Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, kembali lagi ke channel saya, channel Cikgu Fazli Biosensei. Okey, hari ini kita akan masuk new chapter which is chapter 10 for biology form 4. Chapter 10, this new chapter is transport in humans and animals. Okay, so let's start now. Okay, so hari ni kita akan masuk chapter 10. Chapter 10 hari ni adalah transport in humans and animals. Okay, berkenaan dengan pengangkutan di dalam manusia dan juga haiwan. Okay, so sebelum kita masuk kepada subtopik that you need to learn today. Okay, so I would like to show the subtopics in this chapter. Okay, so we have 7. We have 8 subtopic for this chapter. The first subtopic is about types of circulatory system. Subtopic number 2 is circulatory system in humans. Number 3, mechanism of heartbeats. 10.4, mechanism of blood clotting. 10.5, blood groups of humans. 10.6, health issues related to the human circulatory system. 10.7, lymphatic system of humans. And 10.8, health issues related to the human lymphatic system. Okay, so ada 8 subtopik yang akan kamu pelajari. Okay, so insyaAllah dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu kita boleh habiskanlah chapter 10 ini kalau tak ada sebarang halangan. Cumanya minggu depan kita akan ada kelas seminggu, and then seminggu selepas tu 10 hari bulan kita akan mula bercuti selama seminggu. Jadi minggu depan kita akan cover 2 lagi subtopik lah insyaAllah. Okay, so kita masuk kepada the first subtopic for chapter 10, iaitu types of circulatory system. Okay, so for this subtopic, we have 4 learning standards. Kita ada 4 hasil pembelajaran. Okay, learning standard the things that you will learn in these subtopics. Okay, apa yang kamu nak pelajari dalam subtopik ini adalah, the first one is justify the necessity of transport system in complex multicellular organism. Okay, justify, menjustifikasikan ataupun menilai menilai kepentingan ataupun keperluan, okay, keperluan proses sistem pengangkutan bagi organisma multisel yang kompleks. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, identify substances that are transported by the transport system, which is substances required by a cell and waste product of a cell. Jadi yang keduanya, kita nak mengenal pasti bahan-bahan yang diangkut oleh sistem pengangkutan, iaitu bahan-bahan yang diperlukan oleh sel, dan yang keduanya adalah bahan-bahan kumuh yang diangkut keluar daripada sel. Okay, itu learning standard number 2. Okay, learning standard number 3 is conceptualize type of circulatory system in complex multicellular organism, which is open circulatory system and closed circulatory system. Okay, yang ketiganya kita nak mengkonseptualkan jenis-jenis sistem pengangkutan dalam organisma multisel kompleks. Itu ada 2, open circulatory system, sistem pengangkutan terbuka, okay, sistem peredaran terbuka, dan juga closed circulatory system, sistem peredaran tertutup. Okay, jadi kita akan bandingkan beberapa jenis lah, ada 2 tadi. Kemudian di dalam setiap circulatory system tu ada beberapa contoh. So last sekali, compare and contrast circulatory system in complex multicellular organism. So bila dah selesai learning standard yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga, okay, kamu akan buat perbandingan. Okay, compare and contrast. Banding dan membezakan
di antara circulatory system yang ada tadi, open dengan close. Okay, yang melibatkan organisma, insects, serangga, fish, ikan, amphibians, okay, kumpulan amphibia, dan juga humans, manusia. Kita nak bandingkan sistem peredaran darah yang ada dalam setiap organisma ini. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, learning standard yang pertama dan juga yang kedua. Okay, the necessity of transport system in complex multicellular organism. Okay, kenapakah organisma yang kompleks, organisma multisel yang kompleks memerlukan sistem pengangkutan? Kenapa dia tak mengangkut bahan-bahan yang diperolehi itu secara resapan ringkas ataupun facilitated diffusion ataupun secara pengangkutan aktif saja? Maksudnya menggunakan konsep asas resapan daripada kawasan yang banyak ke kawasan yang sedikit, daripada high concentration gradient to the lower concentration gradient. Kenapa dia tak menggunakan kaedah tu untuk organisma multisel? Apakah kepentingan dia? Dia ada dua kepentingan, dua kepentingan utama untuk proses pengangkutan berlaku. Okay, the necessity of transport system in complex multicellular organism. Kenapa organisma multisel memerlukan sistem pengangkutan? Okay, yang pertama, each living cell requires essential substances such as oxygen and nutrient. Okay, setiap sel yang hidup memerlukan bahan-bahan penting seperti oksigen dan juga nutrien yang perlu diangkut ke dalam sel. Okay, kalau bahan dengan sel tak jadi masalah. Okay, sebab dia boleh melakukan resapan, dia boleh berlaku diffusion, dia boleh berlaku simple diffusion, dia boleh berlaku facilitated diffusion, dia boleh berlaku active transport. Okay, yang keduanya adalah the cells need to expel cellular waste. Okay, cellular waste products such as carbon dioxide and nitrogenous waste. Okay, sel-sel ni juga bila dia menjalankan proses metabolism, dia akan menghasilkan cellular waste product. Okay, kalau contohnya respiration, dia akan menghasilkan carbon dioxide. So all this waste product perlu disingkirkan untuk mengelakkan daripada sel tu menjadi toksik. Okay, jadi dia perlu singkirkan. Jadi keperluan sistem pengangkutan ni, dia perlu angkut masuk bahan dan juga dia perlu angkut keluar bahan tersebut. Okay, okay, sekarang kenapa kita fokus kepada multicellular organism untuk transport system? Okay, why unicellular don't need transport system? Kenapa organisma unicell dia tak memerlukan transport system? Okay, sebagai contoh, unicellular organism adalah amoeba. Okay, get their essential and expel waste by diffusion from and to its external surrounding. Okay, amoeba, dia adalah organisma unicell, organisma bersel tunggal. Okay, dia mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan oleh sel dan juga menyingkirkan bahan-bahan kumuh melalui diffusion. Sebab apa? Sebab unicellular organism have small body mass. Dia mempunyai jisim badan yang sangat kecil. Okay, size dia sangat kecil. So bila size dia sangat kecil, the total surface area to volume ratio of the organism is large. Jadi permukaan yang ada berbanding dengan volume dia adalah lebih besar. Benda ni kamu dah belajar dalam bab 2 sebelum ni. Okay, total surface area to volume ratio ini. Maksudnya lagi besar sesuatu organisma, bila kita bahagikan dengan volume dia, sebab volume dia bertambah. Okay, volume dia bertambah, walaupun surface area dia besar, tetapi volume dia bertambah, maka nilainya akan menjadi lebih kecil. Okay, tetapi unicellular organism disebabkan oleh volume dia kecil saja, body mass dia kecil, volume dia kecil, maka total surface area bahagi dengan volume dia adalah besar. Jadi proses diffusion akan berlaku dengan lebih cepat. Okay, sebab sumber yang ada di sekeliling tu banyak, sedangkan dia ada satu sel sahaja. Okay, dan permukaan dia luas. Maksudnya bahan-bahan tu boleh masuk daripada depan ataupun belakang dia. Okay, dari sebab ada semua permukaan organisma tersebut. Okay, and then that's why amoeba does not
require a specialized transport system to transport substances in and out of the cell. Jadi that's why dia tak memerlukan sistem pengangkutan, sebab diffusion alone dah mencukupi untuk dia mendapatkan bahan yang diperlukan sebab saiz dia kecil dan juga luas permukaan berbanding dengan volume ratio yang sangat besar. Sama juga dengan paramecium dan sebagainya. Maksudnya semua unicellular organism tak perlukan sistem pengangkutan khusus. Okay. Tapi kenapa multicellular memerlukan transport system? Okay. Jadi keadaan sebaliknya berlaku kepada multicellular organism. Okay. Yang pertama, large complex multicellular organism cannot obtain essential substances by expel with by diffusion. Organisma yang multisel yang kompleks ini tak boleh nak dapatkan bahan daripada persekitaran dia secara diffusion ataupun dia nak singkirkan bahan kumuh. Sebab apa? Sebab they have total surface area to volume ratio. They have a small total surface area to volume ratio. Okay, their total surface area to volume ratio is small. Jumlah luas permukaan berbanding dengan isi padunya adalah rendah. Okay, adalah kecil. Sebab apa? Sebab volume dia besar. Okay, total surface dia memang dah besar dah. Permukaan dia dah besar dah, contohnya saya. Okay, saiz kita dah besar dah. Tetapi volume kita pun besar juga. Jadi bila total surface yang besar bahagi dengan volume yang besar, maka nilainya akan jadi lebih kecil. Sebab apa? The distance between the external environment and the cell is too far for direct substance exchange. Sebab bila ada multi-cell, dia ada banyak lapisan sel. Okay? So sel yang bahagian luar saja yang ada direct contact with the essential substances. Bagi contoh, oksigen. Jadi oksigen yang ada di sekeliling kita ni hanya boleh meresap masuk ke bahagian sel-sel yang ada di bahagian luar saja. Tetapi sel-sel yang berada di bahagian dalam tu dah jadi semakin jauh. Maka proses diffusion tu akan jadi semakin lambat. Okay, akan jadi semakin lambat. So to address this problem, untuk mengatasi masalah ni, untuk mengatasi masalah ni, multicellular have an internal transportation system. Okay, so in the vertebrates, the transport system we call it as blood circulatory system. Kita panggil dia sebagai blood circulatory system. Okay, untuk mengatasi masalah. Okay, untuk mengatasi masalah dia susah nak dapatkan bahan-bahan tadi. Jadi dia perlukan sistem pengangkutan yang dipanggil sebagai blood circulatory system. Okay, sekarang kita nak tengok learning standard yang ketiga. Okay, kita ada 4 learning standard. Okay, third learning standard is type of circulatory system in multicellular organism. Okay, so type of circulatory system ada 2. There are 2 types of circulatory system. Open circulatory system and closed circulatory system. Sistem peredaran terbuka dan juga sistem peredaran tertutup. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama adalah open circulatory system. What is open circulatory system? Okay, open circulatory system is a system that consists of hemolymph. Okay, a blood-like nutritious liquid found in most invertebrates such as insect and mollusk. Okay, so open circulatory system ni ada medium yang dipanggil sebagai hemolymph, a blood-like nutritious liquid. Okay, satu cecair ataupun bendalih seperti darah yang nutritious, yang mempunyai nutrien yang boleh dijumpai dalam kebanyakan invertebrata. Okay, seperti serangga dan juga molluska. Molluska ni haiwan yang bercengkerang lah. And in an open circulatory system, hemolymph flows directly into the body cavity. We call it hemosol and batters the cell. Okay, so kalau kita tengok dalam gambar aja ni, okay, open circulatory system dia ada heart. Okay, kemudian dia ada hemolymph vessel, dia ada salur. Okay,
Dan di hujung dia terbuka. Okay, open-ended vessel. Salur dia adalah salur yang terbuka. Sebab tu dia namakan sebagai open circulatory system. Terbuka. Sebab apa? Bendalai yang mengalir di dalam salur ini pergi kepada jantung dan jantung akan pump bahan tadi pergi kepada sel dan bendalai tadi akan keluar daripada salur dan touches the cell. Dia akan membasahi sel directly. Okay. So ruang yang ada ni, body cavity ni kita namakan sebagai hemosol. Manakala bendalai yang membasahi itu kita namakan dia sebagai hemolymph. That's why kita panggil dia sebagai open circulatory system. Sebab bendalai itu keluar daripada salur darah dia. Okay. Sistem dia terbuka di hujung dia bila dia sampai dekat sel. Kemudian lepas proses exchange berlaku, so the fluid ataupun bendalai liquid tadi akan masuk balik, hemolymph tadi akan masuk balik ke dalam salur dan seterusnya akan circulate lagi, akan beredar lagi dalam sistem dia. Okay, itu yang dimasukkan dengan open circulatory system. Okay, type number 2 is closed circulatory system. Okay, in closed circulatory system, blood is always contained. Okay, kat sini kita namakan dia sebagai blood. Kalau open circulatory system tadi dia panggil blood-like, seperti darah, yang dipanggil sebagai hemolymph. Okay, so in closed circulatory system, blood is always contained in a continuous closed blood vessel. Darah sentiasa berada di dalam salur darah yang berterusan, yang tertutup, and is distributed to the whole body. So kalau kita tengok dekat rajah ni, sistem peredaran tertutup. Dia ada jantung, ada blood vessel, ada blood capillaries yang tak ada terbuka pun, dia berterusan. Okay, so bahan sahaja yang akan keluar, bukan darah tu yang keluar. Daripada salur darah pergi kepada sel. So substances yang akan exchange. Okay, and then darah tu akan berpusing lagi. Okay, beredar pergi kepada jantung semula tanpa keluar daripada salur. So the exchange of substances that are essential to the cells such as oxygen and nutrient occurs across the wall of blood capillaries. Okay, pertukaran bahan tu berlaku dengan oksigen dan juga nutrien tadi menyeberangi ataupun merentasi dinding kapilari darah. Itu beza antara open dengan close. Kalau open, bendalainya adalah nama apa bendalai dia tadi? Apa, tak dengar? Hemolymph. Okay, hemolymph. Okay, kalau dalam closed circulatory system, bendalainya kita panggil sebagai Blood. okay, panggil dia sebagai blood. Okay, itu beza yang pertama. Okay, beza yang kedua, okay, perbezaan yang kedua dalam open circulatory system, hemolymph tadi akan keluar daripada salur dia dan membasahi sel secara direct. Okay, manakala closed circulatory system, okay, bendalai tu tak keluar daripada salur darah. Apa yang keluar daripada salur darah? Substance. Substances saja yang akan diffuse, yang akan across the wall of blood capillaries. Itu secara umum perbandingan antara closed dan juga open circulatory system. So now we go to the specific example of open circulatory system. So we look at the open circulatory system of insect. Okay, so open circulatory system ni dia ada dalam insects dan juga sebilangan besar moluska. Moluska ni haiwan bercengkerang lah, macam ketam, udang, kerang-kerangan dan sebagainya. Okay, so kita tengok insects. Okay, example yang diberikan dalam buku teks adalah belalang. Okay, grasshopper. Okay, so open circulatory system of insects. Okay, this means that one or more heart. Okay, kalau kita tengok kat sini, open circulatory system untuk belalang. Okay, kat sini komponen dia, ini adalah heart dia. Okay, so ini adalah heart. Ini adalah heart. Ini adalah heart. Okay, so maksud dia, bagi serangga, dia mungkin mempunyai lebih daripada satu heart. Okay, dia mungkin mempunyai lebih daripada satu heart.
to pump hemolymph through the vessel, to the blood vessel into the hemosol. Okay. Dan salur yang keluar tu dipanggil sebagai ostium. Salur di antara jantung ke jantung. Salur yang memisahkan antara jantung dengan jantung tu dinamakan sebagai ostium. So kalau satu kita panggil ostium, kalau banyak kita panggil ostia. Okay. Posterior ni maksudnya belakang, anterior depan. Okay. So darah tadi akan mengalir, hemosol tadi, hemolymph akan mengalir daripada heart, okay, kemudian dipump oleh jantung pergi kepada aorta. Okay. So hemolymph flow out from the heart into the hemosol when the heart contract. So bila jantung, ini jantung. Okay, dia ada ostia dan juga ada valve. Okay, valve ni nak memastikan dia flow in one direction. Okay, so bila dia mengepam, bila jantung tu mengecut, when the heart contracts, okay, the hemolymph will flow out of the heart. Dia akan mengalir keluar daripada jantung melalui aorta. Dan dia akan pergi kepada arteri. Okay. Dan bila sampai kepada sel, dia akan membasahi sel. Okay. Dia akan pergi ke hemosol. Hemosol ni ruang antara sel lah. Rongga dalam badan dia. Okay. So in the hemosol, substances exchange between hemolymph and the body cells occurs through the diffusion. So bila hemolymph tadi sampai kepada sel, okay, dia keluar, berada di dalam hemosol, rongga kat dalam ni, okay. Kemudian hemolymph tadi akan berlaku pertukaran bahan, exchange between hemolymph and the body cell. Sebab dalam hemolymph tu ada essential substances. And then body cell akan absorb. Okay, berlaku diffusion antara sel. Okay, manakala toxic waste, waste product dan sebagainya akan keluar pergi kepada hemolymph. Okay, secara diffusion. Okay, when the heart relax, the hemolymph flow back into the heart through tiny opening called ostium. Okay, so bila jantung tadi mengendur, okay, kalau mengecut dia ada tekanan yang tinggi, jadi dia akan menghasilkan pressure kepada hemolymph tadi. Jadi hemolymph tadi akan terus mengalir pergi kepada sel. Okay, bila jantung tadi relax, okay, when the heart relaxes, hemolymph flow back into the heart sebab tekanan kat sini dah jadi rendah. Okay, tekanan kat sini dah jadi rendah, tekanan kat sini tinggi, so dia akan menolak hemolymph tadi masuk semula ke dalam jantung melalui saluran yang dipanggil sebagai ostium. Okay, sebagai ostium. Maksudnya ada banyaklah salur ostium ni yang menghala kepada jantung tu. Kalau kita tengok dekat gambar belalang ni, okay, dekat gambar belalang ni, okay, dia ada ostium ni. Okay, kat bahagian atas. Okay, jantung dia kat sini. Jadi bahan-bahan tadi akan masuk melalui ostium pergi kepada jantung. Okay, ringkas saja open circulatory system. Okay, jantung mengepam, dia akan tolak hemolymph pergi kepada hemosol. Okay, di dalam hemosol, hemolymph akan exchange substances dengan sel, bahan yang berguna diserap masuk ke dalam sel, waste product akan keluar daripada sel pergi kepada hemolymph. Okay, bila jantung relax, okay, bila jantung relax, hemolymph akan mengalir semula masuk ke dalam salur dan masuk ke jantung melalui ostium. Okay, that's the open circulatory system. Okay, now kita nak tengok closed circulatory system. Okay, sistem peredaran tertutup. Okay, sistem peredaran tertutup ni ataupun closed circulatory system ni kita boleh bahagikan dia kepada tiga. Ada tiga jenis.
Okey. Yang pertama, single closed circulatory system. Sistem peredaran tunggal tertutup. Okey. Yang keduanya adalah double closed circulatory system. Double closed circulatory system ada dua jenis. Okey, satu lengkap, satu lagi tak lengkap. Complete dan juga incomplete. Okey, so the closed circulatory system of fish ini adalah mewakili untuk single circulation, single circulatory, satu peredaran tunggal. Okey, so kalau kita tengok sistem peredaran darah untuk ikan ini, okey, dia ada heart, okey, dia ada jantung, okey, kemudian dia ada gills, okey, kemudian dia ada organs. Okay, dia ada organs. Okay, dia ada head, ada tail. Kemudian warna merah ni mewakili oxygenated blood. Warna biru tu adalah deoxygenated blood, darah yang tidak beroksigen. Okay, so kenapa ikan ini adalah single circulatory system? Okay, single circulatory system sebab ikan has two chambers saja, dia punya heart. Heart of the fish has two chambers, that is an atrium and a ventricle. Dia hanya ada dua bahagian saja pada jantung dia ni. Dia ada satu atrium, satu ventricle sahaja. Okay, ada dua ruang dalam jantung ikan. Okay, so blood that leave the ventricle. So kalau kat sini, kat dalam gambar ni, yang dilabelkan heart ni, ini adalah ventricle. V, ventricle. Yang belakang ni adalah atrium. A, atrium. Okay. So, bila circulation berlaku, the blood that leave the ventricle is pumped to the gills capillary to enable gaseous exchange. So, darah yang melalui jantung ni adalah darah yang tidak beroksigen, warna biru ni kan. Okay. Blue color. So, the heart, ventricle ni, ventricle will contract, dia akan contract and pump the blood to the gills capillary. Okay, dia akan pump darah yang tidak beroksigen kepada gills. Okay, so bila dia sampai dekat gills, berlaku gaseous exchange. Okay, dalam bab 8 kamu dah belajar kan? Bagaimana ikan menjalankan respirasi, turunkan lantai mulut semua tu. Okay, so berlaku pertukaran gas, maka darah tu dah jadi darah beroksigen, dah tukar jadi merah. Okay, the gills capillary carry blood to the blood vessel that transport oxygenated blood to systemic capillary system. Okay, systemic capillary system. Ini adalah systemic capillary system. Okay, dia hantar darah tadi kepada systemic capillary system. Kenapa dinamakan systemic capillary system? Sebab dia menghantar darah ke seluruh sistem badan. Okay, in the systemic capillaries, oxygen diffuses into the tissues while carbon dioxide diffuses from the tissues into the capillaries. Sebagai contoh, the blood flow into the organs. Okay, dia pergi kepada organ. Contohnya organ dia, contohnya liver contoh. Okay, so capillary tu namanya systemic capillary. Okay, so bila dia hantar, akan berlaku pertukaran. Oksigen akan masuk ke dalam tisu, manakala carbon dioxide akan keluar. So bila carbon dioxide keluar, dia akan masuk ke dalam capillary and back into the atrium. Dia akan mengalir masuk ke dalam atrium semula. Okay, so ini yang dalam gambar dalam buku teks kamu lah. Okay, dia buat gambaran macam ni. Dekat bawah ni adalah atrium. Dekat atasnya adalah ventricle. So dia ada dua chamber. Heart dia ada dua chamber. Kemudian ini adalah artery. So artery akan berpecah jadi gills capillary. Bila sampai kat capillary berlaku gaseous exchange. Okay. Kemudian oxygenated blood tadi akan dipump kepada systemic capillary. Maksudnya semua capillary yang menghantar darah
yang beroksigen ke seluruh organ yang ada di dalam sel. And then berlaku gaseous exchange, berlaku nutrient exchange, kemudian dia akan jadi deoxygenated blood semula. Okay, and then the deoxygenated blood is then returned to the heart atrium through the vein. So dia akan kembali kepada atrium melalui vein. Okay, as the blood flow in one direction, the fish circulatory system is known as single circulatory system. Okay, so sistem peredaran darah ikan ini dipanggil sebagai single circulatory system. Sebab apa? Sebab satu circulation tu dia hanya melalui jantung sebanyak sekali sahaja. Darah tadi dia masuk dan melalui jantung sebanyak sekali untuk satu kitaran lengkap. Maksudnya dia keluar daripada ventricles, flow into the Gale's capillary, okay, and then to the artery, pergi kepada systemic capillaries, berlaku exchange, and back into the atrium via vein, melalui vein. So itu adalah satu pusingan. That's why namanya adalah single circulatory system. Okay, now kita nak tengok yang jenis yang kedua. Okay, closed circulatory system of amphibians. Sistem peredaran darah untuk amfibia. Okay, so beza dengan ikan. Okay, amphibia has 3 chambers of heart. Okay, jantung dia ada 3 chamber. Okay, kalau ikan tadi dia ada 1, dia ada 2. Dia ada atrium, dia ada ventricle saja. Okay, tetapi untuk katak dia ada 2 atria, okay, and a ventricle. Okay, dia ada 2 atrium. Left atrium, dia ada right atrium. Okay, kemudian dia ada 1 ventricle sahaja. Okay, unlike the single circulatory system of fish, blood flow in 2 direction. Okay, kalau dalam ikan tadi dia mengalir dalam satu arah sahaja. Okay, daripada jantung pergi kepada insang dan terus pergi kepada body cell dan masuk ke jantung balik. Satu arah sahaja. Dan dipanggil sebagai systemic capillaries tadi. Okay, but in frogs ataupun amphibians, the blood flows in 2 direction. Darah tu mengalir pada 2 arah, iaitu dia ada pulmocutaneous circulation dan juga systemic circulation. Okay, so disebabkan dia ada 2 circulation ini, kita panggil dia sebagai double circulatory system untuk amphibians. Okay, so kat sini, okay, ini jantung katak. Okay, jantung katak dia ada right atrium, okay, dia ada left atrium, dan dia ada 1 ventricle sahaja. Okay, so bagaimana circulation itu berlaku dalam closed circulatory system of amphibians? Okay, number 1. Okay, kita tengok nombor 1. Ini nombor 1 dalam jantung ni. Okay, deoxygenated blood from the body is transported to the right atrium. Okay, so yang berwarna biru ni darah yang tidak beroksigen, deoxygenated blood. Dia akan masuk ke jantung melalui right atrium. Okay, and then oxygenated blood from the lungs and skin is transported by the pulmonary vein to the left atrium. Dalam masa yang sama, darah yang beroksigen daripada lungs dan juga skin, okay, akan masuk melalui left atrium. Okay, and then the blood from both atria enters one ventricle. Kedua-dua darah tadi daripada body 1, daripada lung and skin pun 1, dia akan masuk ke dalam ventricle. So kedua-duanya akan mixing. Maksudnya darah beroksigen dengan darah yang tidak beroksigen akan bercampur sebab dia ada 1 ventricle saja. Okay, although there is some mixing of
oxygenated and deoxygenated blood in the ventricle. Most of the oxygenated blood remain on the left side of the ventricle, while the deoxygenated blood remains on the right side of the ventricle. Okay, walaupun dia bercampur kat dalam ni, okay, darah yang beroksigen tadi dia akan kekal dekat bahagian kiri. Okay, manakala darah yang tidak beroksigen dia akan berada di bahagian kanan. Okay, dia tak bercampur macam kita campur air itulah. Sebab apa? Sebab di tengah-tengah dia tu sebenarnya ada satu membran yang nipis yang memisahkan darah tersebut. Okay, cuma bahan tadilah yang boleh bercampur. Maksudnya oksigen dengan karbon dioksida yang ada di dalam darah tu boleh bercampur antara satu sama lain sebab dia boleh diffuse. Okay, so bila kedua-dua darah tadi bercampur, maka the ventricle then pumps the blood through the pulmocutaneous system, pulmocutaneous circulation and systemic circulation. So darah tadi akan dipump, darah yang bercampur tadi akan dipump keluar, so dia akan terbahagi dua pula. Satu pulmocutaneous circulation yang bawa darah tadi kepada lungs and capillary, okay, lungs and skin, okay. Kemudian yang satu lagi itu darah beroksigen akan diangkut ke systemic circulation untuk dihantar ke seluruh organ-organ badan yang memerlukan nutrien dan juga oksigen. Okay, so itu adalah closed circulatory system of amphibians. Okay, yang pertama, jantung dia ada 3 bahagian, ada 3 chamber. Okay, iaitu 2 atrium, 1 ventricle. Okay, yang keduanya, dia ada double circulation, iaitu pulmocutaneous circulation dan juga systemic circulation. Okay, yang ketiga, oxygenated dan juga deoxygenated blood mix dekat dalam ventricle. Okay, dan yang keempat, darah tu bila dipump, dia akan dihantar sebahagiannya melalui pulmocutaneous circulation dan satu lagi ke systemic circulation. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah closed circulatory system of humans. Okay, sistem peredaran manusia. Okay, so the human heart consists of 4 chambers. Okay, jantung manusia ada 4 ruang, ada 4 chamber, iaitu 2 atria and 2 ventricle that are separated completely. Dia ada 4 ruang jantung manusia. Okay, dia ada 2 atria dan juga dia ada 2 ventricle. Okay, so struktur jantung manusia ni kita akan belajar dalam 10.2 nanti. Okay, so human have double circulatory system. Dia ada 2 circulatory system juga. Double circulatory system sama macam katak. Okay, sebab okay, this means that one complete circulatory cycle, blood flow in the blood vessel through the heart twice. Okay, sama macam katak, darah tadi masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali untuk satu peredaran lengkap. Okay, contohnya macam katak tadi, kenapa dipanggil sebagai double? Okay, sebagai contoh, okay, darah yang tidak beroksigen masuk ke dalam right atrium. Kemudian dia mengalir pergi kepada lungs dan juga skin. Kemudian dia masuk balik ke dalam left atrium. Okey, daripada left atrium, maksudnya ini kali pertama dia masuk. Okey, ini kali kedua dia masuk ke dalam jantung. Tapi circulation tu tak lengkap lagi sebab dia tak pergi kepada body. Maka darah tadi akan dipump keluar pergi kepada body cells melalui systemic capillaries. Kemudian dah berlaku pertukaran, darah yang tidak beroksigen tadi will enter back the heart. Jadi dia complete satu circulation. Jadi dia ada 2 kali masuk. That's why dipanggil sebagai double
circulatory system. Sistem peredaran ganda dua. Okey, sama juga dengan manusia. Okey, darah manusia masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali untuk satu peredaran lengkap. Okey, as there are two different circulation, human are said to have complete double circulatory system. Kalau katak tadi kita panggil dia sebagai double circulatory system saja sebab dia tak complete. Sebab apa dia tak complete? Sebab ada berlaku mixing, campuran antara darah beroksigen dengan tidak beroksigen. Tetapi untuk manusia dia tidak bercampur. Deoxygenated blood dan juga oxygenated blood do not mix. Sebab jantung dia adalah jantung yang terpisah sama sekali. So kalau kita tengok jantung manusia kat sini, dekat tengah-tengah dia ni ada dinding tebal warna hitam. Jadi deoxygenated dengan oxygenated blood tidak akan mixing together. Okay, dia ada 4 chamber, ada right atrium, ada left atrium, right ventricle, left ventricle. Okay, so macam mana peredaran darah berlaku dalam sistem closed circulatory system of humans? Okay, so closed circulatory system of humans dibahagikan kepada 2 circulation. Okay, kalau dalam katak tadi dia 2 juga tapi nama dia hampir sama, bunyi nak sama. Okay, kalau katak tadi pulmocutaneous system, pulmocutaneous circulation dan juga systemic circulation. Manakala untuk manusia kita namakan dia sebagai pulmonary circulation. Pulmonary circulation. Untuk katak tadi kita panggil sebagai pulmocutaneous tu sebab dia pergi kepada peparu dan juga kulit. Okey. Peredaran yang kedua dipanggil sebagai systemic circulation. Okey. So pulmonary circulation melibatkan pulmonary artery. Okay, pulmonary circulation ni melibatkan pulmonary artery dan juga pulmonary vein. Pulmonary artery dan juga pulmonary vein. Okay, darah keluar melalui pulmonary artery, masuk melalui pulmonary vein. Sebab tu namanya adalah pulmonary circulation. Okay, di mana deoxygenated blood is transported through the pulmonary artery to the lungs for gaseous exchange. Okay, darah yang tidak beroksigen diangkut keluar daripada jantung melalui pulmonary artery, hantar ke capillary untuk proses pertukaran gas. Okay, and then bila dah siap, oxygenated blood from the lungs is returned to the left atrium and flow into the left ventricle via pulmonary vein. Dia akan masuk melalui pulmonary vein. Okay, so selesai pulmonary circulation. Jadi pulmonary circulation ni adalah untuk pertukaran gas sahaja. Maksudnya darah yang tidak beroksigen jadi darah beroksigen. Okay, and then systemic circulation. Okay, systemic circulation is the blood is pumped from the heart to all the body tissues through the aorta. Jadi darah yang beroksigen tadi dipump keluar melalui aorta. And then the deoxygenated blood returns to the right atrium through vena cava. Jadi darah tadi bila dia keluar dan melalui aorta, dia pergi ke systemic capillaries, berlaku pertukaran gas dengan body cells dan sebagainya. Kemudian dia jadi deoxygenated blood. So this deoxygenated blood akan masuk balik ke dalam jantung buat kali kedua untuk melalui vena cava. Okay. Jadi itu adalah systemic circulation. Okay. Akhir sekali adalah comparison between circulatory system in complex multicellular organism. Okay. So apakah persamaan? Okay, kita nak tengok yang pertama dulu, persamaan. What is the similarities? Apakah persamaan antara keempat-empat sistem peredaran yang ada? Antara unicellular,
serangga, katak dan juga manusia. Apakah persamaan dia? Siapa boleh jawab? Found in multicellular organism. Semuanya dijumpai dalam multicellular organism. Yang kedua, Consists of heart. consists of hearts. Okay, semua circulation tadi, keempat-empat tadi ada heart. Yang ketiga, Transport nutrient and waste. Transport nutrients and waste. transport nutrient and waste. Okay. Okay, so ada 4. Yang keempatnya adalah ensure blood flows in one direction. Okay, so itu persamaan dia. Similarities dia found in all multicellular organism. Okay, yang keduanya consist of heart to pump blood or hemolymph. Yang ketiganya adalah to function to transport nutrients and waste. Dan yang keempat, to ensure the blood flows in one direction. Memastikan darah tu mengalir dalam satu arah sahaja. Jadi bahagian yang terakhir adalah differences. Okay, so differences ni saya nak kamu buat satu jadual perbandingan dalam buku teks tu. Saya nak kamu buat dalam bentuk grafik boleh guna Canva dan sebagainya ataupun PowerPoint ke, save sebagai sebagai image dan hantar kepada saya. Itu sebagai latihan untuk hari ini. Itu saja untuk kelas kita pada kali ini. That's all for today. Thank you for watching my videos. Okay, and we will continue the new subtopics for the next lesson. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.